Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi kasih sekalian, selamat datang saya ucapkan ke kelas asas mengaji online bersama saya Ustaz Muhammad Ashiq bin Datuk Haji Abu Hanifah. Tahniah saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah pun hadir awal pada pagi ini. Seperti biasa, jom sama-sama kita ambil kehadiran dengan cara type di ruangan komen. Saya hadir dari Temerloh, saya hadir dari Ipoh, saya hadir daripada Hulu Langat, saya hadir daripada Ampang, saya hadir daripada Pasir Putih, Pasir Mas dan sebagainya. Okey? Dan sebagai duta bagi keluarga besar kelas mengaji online, jom kita ajak seramai mungkin kawan-kawan teman-teman kita untuk sama-sama mengikuti kelas kita pada pagi ini. Saya cadangkan sekurang-kurangnya share ke 10 Facebook groups. Share ke 10 Facebook groups sekurang-kurangnya. Dan yang terbaik sekali juga adalah kita tag nama kawan-kawan Facebook kita, friends Facebook kita, tag nama mereka di ruangan komen. Di ruangan komen di bawah, di belah bahagian bawah tu kan, kita boleh tag nama kawan-kawan kita. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Okey. Baik, seperti biasa, sementara kita menanti sahabat-sahabat kita yang mungkin baru saja nak bersama dengan kita, jom sama-sama kita membaca potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi menggunakan buku ini yang bertajuk Wahai Anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. 15 hadis pendek buat si cilik. Okey, macam seperti biasa yang saya sebut, hadis Nabi SAW ini, walaupun dia pendek potongannya, setengah hadis Nabi yang pendek potongannya, tetapi impaknya sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Hanya mereka yang berfikir saja, hanya mereka yang benar-benar mencari kebenaran, insya-Allah pasti dia akan dapat sesuatu yang luar biasa bila mana dia menekuni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ini buku dia. Kalau tengok ni belah belakang dia. Bagus, simple. Okey, simple. Okey, kepada siapa yang berminat untuk memiliki buku ini, maknanya bolehlah kita sama-sama baca setiap hari. Boleh WhatsApp ke nombor yang biasa saya sebut, nombor tim kami 019-277-4050. Sangat sesuai untuk kita baca dekat anak-anak, okay? Dan sesama kita untuk rujukan, maksudnya untuk rujukan diri sendiri bila mana kita perlukan kekuatan, bila mana kita perlukan pedoman, boleh buka buku ini dan membaca beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang walaupun orang dikatanya pendek, tetapi kesan dia insya-Allah besar dalam kehidupan kita. Okey. Ni bukunya. Okey. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke semalam yang keempat.
Dan hari ini hadis yang kelima. Okey, sebelum kita baca hadis yang kelima, kita ulang balik hadis yang pertama hingga yang keempat. Kita just baca saja. Macam saya sebut sebelum ni, kalau kita ulang banyak kali, mungkin dalam 10 kali, sebenarnya kita boleh terus hafal hadis tersebut. Okey. Baik, hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Maksudnya jangan marah dan bagimu syurga. Okey, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya Sahih Al-Jami'. Nabi bagi satu berita gembira kepada kita. Jangan kita marah, dan ganjaran bagi kita yang menahan marah ini akan diberi syurga. Bukan gula-gula, tapi syurga. Okey, hadis yang kedua yang kita ulang balik. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Ulang 10 kali, insya-Allah terus hafal. Tahadu tahabbu. Maksud dia, hendaklah kalian saling memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencintai. Kalau kita nak saling kasih mengasihani antara satu keluarga, satu komuniti, kan, adik-beradik, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kalau kita nak disayangi, menyayangi dan disayangi, salinglah memberi hadiah. Bukan satu pihak saja, kena ada dua pihak yang saling memberi hadiah. Okey, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang dah kita baca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Maksudnya senyummu di hadapan saudaramu dikira buatmu pahala sedekah. Kita tahu ganjaran orang yang bersedekah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis ini Nabi menyatakan, bila kita senyum kepada kawan kita ataupun orang sekeliling kita, kita akan dapat ganjaran pahala sedekah. Subhanallah, baiknya Allah SWT. Okey, hadis yang semalam, yang kita baru baca semalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu sadaqatun. Maksudnya perkataan yang baik adalah sedekah. Subhanallah. Awal tadi, hadis yang ketiga tadi, bila kita senyum dapat pahala sedekah. Bila kita bercakap baik dapat pahala sedekah. Subhanallah. Maknanya dalam Islam ni, yang orang kata nak buat benda baik cukup banyak. Nak buat pahala, banyak cara untuk kita dapat pahala. Yang mana ganjaran pahalanya bukan orang kata lekeh-lekeh. Semua besar-besar. Tetapi kadang-kadang dari segi zahirnya kita tengok amalannya biasa saja, iaitu bercakap baik. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kalau hari itu kita pernah bercakap baik, yang terbaik, mana kita kita bercakap dengan orang dengan percakapan yang terbaik, di saat itu yakinlah dengan apa yang Nabi SAW kata, kalau kita cakap baik, kita akan dapat ganjaran pahala sedekah. Okey, baik. Dan hadis yang kelima, iaitu hadis yang patut kita baca hari ini, jom kita baca, bertajuk berbuat baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Subhanallah. Berapa banyak sedekah ni. Ganjaran pahala sedekah cukup besar dengan kita buat tadi, senyum benda baik dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Bercakap baik dapat pahala sedekah. Dan Nabi confirmkan sekali lagi, Nabi luaskan lagi, setiap benda yang kita buat baik, apa saja, whatever we do, the right thing, kita buat benda yang baik, dapat pahala sedekah. Okey, riwayat Bukhari. Okey, kullu ma'rufin, maksud dia setiap kebaikan. Ini kita belajar bahasa Arab sikit lah. Sedekah tu adalah sedekah. Sedekah tu sedekah lah. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan, sedekah, pahala. Sedekah, maknanya dapat pahala sedekah. Okey, kita baca dia punya pengajaran hadis dia sepintas lalu. Okey, sepintas lalu. Pengajaran hadis: bersedekah tidak semestinya ketika kaya. Hakikatnya sesiapa saja mampu dan berpeluang untuk bersedekah. Yes.
orang beriman pasti cemburu dengan orang yang diberi kelebihan rezeki, harta dan mereka bersedekah. Kita cemburu. Tapi dalam Islam, subhanallah, tak perlu tunggu kita kaya dengan kita buat benda baik apa saja, whatever. Benda apa saja yang kita yang buat benda yang baik, dia kira bersedekah. So besarkan ganjaran yang bakal kita dapat. Seterusnya, yang kedua, setiap perkara baik yang kita lakukan akan mendapat ganjaran pahala walau sekecil dan seremeh mana pun amalan itu. Macam yang saya kata tadi, whatever. Whatever, apa saja walaupun dari sudut zahirnya kita tengok kecil saja apa yang kita buat itu, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Okey, yang ketiga, berbuat kebaikan tidak kira untuk diri kita mahupun orang lain akan mendapat ganjaran seperti bersedekah. Subhanallah. Daripada huraian ini, nak ceritanya betapa luasnya hadis Nabi SAW ini. Buat baik ini termasuklah kita buat baik pada diri kita. Ramai orang faham bila sebut buat baik ini, buat baik pada orang. Tapi dalam konteks hadis ini, subhanallah, kita buat baik termasuklah buat baik pada diri sendiri. Contohnya apa? Siapa boleh bagi contoh? Apakah contoh yang dikatakan kita buat baik kepada diri sendiri? Siapa boleh bagi contoh? Siapa boleh bagi contoh? Okey, boleh share dekat ruangan komen. Apakah contoh yang menunjukkan kita ni buat baik pada diri sendiri? Biasa kita cerita tentang buat baik ni, buat baik pada orang. Okey, kita buat baik pada diri sendiri pun dikira sedekah, maknanya kita dapat pahala sedekah. Subhanallah. Baik. Tapi jangan salah faham jangan salah faham. Maksudnya kalaulah kita ditugaskan untuk mengagihkan sumbangan, yang mana sumbangan itu hak milik orang, jadi kita fikir aku pun termasuk golongan yang sepatutnya terima, padahal kita tak layak, kita pun ambil. Itu menyalahgunakan kuasa dan dia berdosa. Okey, so banyak sebenarnya yang dimaksudkan dengan berbuat baik pada diri sendiri. Okey, dah ada ke orang yang bagi pandangan? Belum ada lagi. Soalan saya, apakah apakah contoh yang dikatakan berbuat baik pada diri sendiri? Boleh tolong komen. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan terasa malas dan berkira untuk membantu ibu bapa, keluarga, kawan-kawan atau sesiapa saja. Ia juga adalah sedekah. Kalau kita tengok ada kawan kita susah, kita tengok mak ayah kita minta tolong kita, waktu tu mungkin kita tengah susah, kita tengah letih, apa dan sebagainya, itu normal. Tetapi kalau kita ingat hadis Nabi SAW ini, kita akan ada satu kekuatan, new energy, kekuatan yang baru, yang kuat, untuk membantu mereka ataupun berbuat baik kepada mereka. Kerana apa? Kita tahu ganjarannya sama seperti ganjaran orang yang bersedekah. Okey. Tadi saya perasan siapa yang bagi pandangan, Iam Bondezilla, reward telekung baru. Yes. Okey, tapi janganlah setiap minggu kan. Okey, ada kadang tertentu kita dengan niat aku dengan ada beli telekung baru ni lebih semangat untuk beribadah. Menjadi sebab just untuk kita create new environment ataupun new feeling, untuk kita lebih bersemangat dalam beribadah. Bab tu tak ada masalah. Okey, kita kena itu antara contohlah kita buat kebaikan yang mana menjurus kita kepada buat kebaikan lain pula. Buat baik pada diri sendiri untuk memberi semangat kepada kita buat baik yang lain kan. So itu contoh yang baik. Bagus. Tuan Razali, bacik PKP peluang perlu rebut ngaji, jangan sia-siakan waktu tersebut, satu hari 10 kalam Allah. Ya, betul. Okey, jadi setakat tu alhamdulillah. Ni contoh gambar ni. Nampak macam macam ni lah gambar kanak-kanak kan, budak-budak kecil. Cuba tengok. Alhamdulillah dah tersusun kan, nampak kemas dah cantik. Budak ni dia tolong kemaskan, dia susun slipper dekat masjid ataupun surau. Kemudian apa kucing ni kata, pandai dia mudahkan jemaah cari slipper masing-masing. Rajinnya budak ni. Okey, jadi Puan Nur buat baik untuk diri sendiri, jaga kesihatan. Dia betul Puan Nur, saya setuju. Jaga kesihatan untuk sentiasa dapat beribadah. Betul. Tuan Radul Azali, kedua sekali cari ilmu terbaik. Betul. Okey,
Ya betul. Puan Jamaliah. Puan Jamaliah Nui kata kita share video ini merupakan salah satu bentuk kebaikan. Subhanallah. Okey. Puan Jamaliah kata kita share video ini pun dikira sebagai salah satu kebaikan. Bila ingat apa yang Nabi kata tadi, setiap kebaikan yang kita buat itu adalah sedekah. Maksudnya kita dapat pahala sedekah, besar ganjaran orang yang share video ini. Subhanallah. Terima kasih kepada Puan Jamaliah. Okey, selamat datang kepada semua. Puan Suti Nadeng daripada Vancouver, Puan Ira Nur Alfiah, Puan Nonikman daripada Singapura. Okey, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Okey. Baik, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Baik. Selesai sudah kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripadanya. Allah kata dalam Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah adalah kitab yang tidak ada keraguan baginya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okey. Baik, kita dah nak mula. Bagaimana? Adakah anda semua sudah bersedia? Jika anda sudah bersedia, seperti biasa, jom kita bagi semangat pada semua orang yang ada dalam kelas ini untuk sama-sama mengikutinya dengan cara type di ruangan komen sedia ataupun ready. Siapa yang dah sudah bersedia tu? Siapa yang dah ready tu? Saya nak tengok. Maknanya kita bersedia bukan sekadar minda kita, mata kita, telinga kita, bahkan mulut kita, bahkan yang paling penting juga adalah jiwa kita, iman kita, hati kita. Puan Nur Aziatun dah bersedia, Puan Zaitun Zainul dah bersedia, Puan Jamalah Nui, alhamdulillah dia. Puan Sharifah Bimi Hairani, Puan yang Bonda Zita sudah bersedia. Okey, terbaik. Puan okey. Teruskan share sambil itu boleh teruskan share, dan sambil itu juga boleh teruskan tag nama kawan-kawan kita. Baik, kita mulakan. Saya baca dulu. Dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Baik. Wallah Rasulullah. Tengok, dia tulis sini sebelum kalimah wallahu ada baris atas. Mana apa-apa saja huruf lah. Apa-apa saja huruf yang sebelumnya berbaris atas. Dan satu lagi contoh. Ni contoh. Rasulullah. Maknanya sebelum kalimah Allah. Sini inilah dikatakan wow. Sebelum kalimah Allah, sebelum dia huruf wow. Apa sajalah huruf apa ni kan. Yang penting sebelum dia huruf tu berbaris atas. Wallahu. Yang ni contoh sebelum kalimah Allah, hurufnya berbaris depan. Baris depan ni baris atas, baris depan. Okey, wallahu Rasulullah. Okey. So yang wallah dan Rasulullah dibaca dua harakat. Yang Rasulullah, kalimah Allah tu dibaca dengan dua harakat. Baik. Bila kita baca nota dia, bila sebelumnya berbaris fathah tu baris atas lah, atau dhammah ni baris depan. Fathah baris atas, dhammah baris depan.
Bila sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka hendaklah dibaca dengan tebal kalimah Allah. Sekali lagi bila kita kalimah Allah ni, perkataan Allah ni, sebelumnya, mana huruf sebelumnya berbaris atas ataupun huruf sebelumnya berbaris depan, kita kena sebut kalimah Allah ini dengan sebutan yang tebal. Bunyi macam mana? Macam tadilah. Wallahu Rasulullahi. Begitu. Okey. Baik. Bila kita dah tahu itu cara baca yang betul, bagaimana pula cara bacaan yang tak betul? Okay. Kalau bacaan betul adalah dengan menebalkan kalimah Allah. So, bila kita menipiskan kalimah Allah, salahlah. Ataupun kurang tepat. Okay. Contoh. Ni contoh salah. Contoh salah. Yang mana lain kali, jangan sekali buat dah. Ni saya bagi gambaran. Okay. Contohnya, wallah. Comel je. Wallah. Dia dilembutkan huruf lam tu. Wallah. No. Kat sini, bila sebelum kalimah Allah berbaris atas, mana waw tu baris atas contohnya, bukan waw saja, apa-apa saja huruf lah. Yang penting huruf tu berbaris atas, maka kita kena tebalkan. Wallah, watallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Okay. Okey, yang itu kalau baris atas. Kalau sebelum dia baris depan macam ni, Rasulullah. Contoh salah macam mana? Rasulullah. Comel pula bunyi. Rasulullah. No, bukan Rasulullah, tu lembut. Rasulullah. Begitu. Boleh? Boleh ataupun sangat-sangat boleh. Selamat datang pada Ibu Nurul Ummi Muslim daripada daripada Indonesia, Sulsel. Okey, teruskan share kepada mereka yang telah pun hadir. Pertama, sebelum share tu kena ambil kehadiran. Macam mana nak ambil kehadiran? Type saja di ruangan komen, saya hadir daripada Kelang, saya hadir daripada Kuang, saya hadir daripada Mersing, saya hadir daripada mana lagi? Kajang dan sebagainya. Okey. Okey, kita teruskan baris yang pertama. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi saya baca. Qul huwallahu ahad. Sedia baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Kita teruskan ayat berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Allahus Samad. Sekali lagi saya baca dulu, dengar betul-betul. Allahus Samad. Okey, Allah. Ditebalkan sebab kita sebut baris atas Allahus Samad. Ni pun baris atas Qul huwallahu ahad. Contoh tak tepat, Qul huwallahu ahad. Tu contoh yang tak betul ataupun Allahus Samad. Memang ada sesetengah negara umat Islam lah yang mana dibaca seumpama begitu. Okey. Dan ialah ada jugalah yang saya pernah dengar, tak pasti betul ataupun tidak, dan dia agak kelakar lah. Dia contohnya pada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi orang negara tersebut, dan saya percaya bukan semua orang tapi adalah di negara tersebut, dia baca a'udzubillah, dia nipiskan, patutnya a'udzubillah. Oh sorry
A'udzubillah, tapi dia terbalik. A'udzubillah, kan baris bawah. Bila baris atas kena tebalkan, bila baris depan kena tebalkan. Tapi kalau bila sebelum kalimah Allah baris bawah, kita kena nipiskan. Contohnya a'udzubillah, tapi dia tukar, dia buat a'udzubillah. Dia terbalik. Dia a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huruf syaitan tu, huruf ta tu ditukar pada ta. Jadi bila ditanya kenapa a'udzubillah tu jadi a'udzubillah, syaitan tu jadi syaitan, dia kata a'udzubillah tu sebab Allah tu maha besar. Jadi kita kena besarkan kalimah Allah tu, jadi ditebalkan a'udzubillah. Jadi syaitan tu kita kena pandang rendah dia jauh lebih lemah daripada Allah SWT. Jadi kita tukar ta tu pada ta, jadi syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Okey, so begitulah. Okey, lain kali jangan, itu contoh jangan dibuat. Baik, kita teruskan baris yang berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Allazina taghaw fil bilad. Sekali lagi saya baca, dengar betul-betul. Allazina taghaw fil bilad. Sedia baca ramai, 1, 2, 3. Allazina taghaw fil bilad. Okey, sedia baca ramai, 1, 2, 3. Allazina taghaw fil bilad. Last, sekali lagi, 1, 2, 3. Allazina taghaw fil bilad. Okey, terbaik, sangat terbaik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. فأكثروا فيها الفساد. Sekali lagi saya baca dengan betul-betul. فأكثروا فيها الفساد. Sedia baca ramai, 1, 2, 3. فأكثروا فيها الفساد. Sekali lagi saya baca, sekali lagi baca ramai, 1, 2, 3. فأكثروا فيها الفساد. Terbaik, sangat terbaik. Kita teruskan yang berikutnya. تلك آيات الله. Sekali lagi. تلك آيات الله. Sedia baca ramai, 1, 2, 3. تلك آيات الله. Terbaik, sangat terbaik. Kita teruskan yang berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Sekali lagi saya baca, dengar betul-betul. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Sedia baca beramai-ramai, 1, 2, 3. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Okay, last sekali lagi. Sedia baca ramai, 1, 2, 3. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Terbaik, sangat terbaik. Okey, kita teruskan baris yang berikutnya.
Selamat datang kepada sahabat yang baru saja hadir. Walaupun sedikit lewat, tapi jangan lupa tolong ambil kehadiran. Ambil kehadiran dengan cara type di ruangan komen. Saya hadir daripada Kemaman, saya hadir daripada Kota Baru, saya hadir daripada Temerloh, saya hadir daripada Segamat dan sebagainya. Puan Suzana, selamat datang daripada Tampin, Negeri Sembilan. Okey, kita teruskan yang berikutnya. Saya baca dulu. Dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Yaslawnaha yawmaddin. Sekali lagi saya baca. Dengar betul-betul. Yaslawnaha yawmaddin. Okey, sedia baca ramai. 1, 2, 3. Yaslawnaha yawmaddin. Sekali lagi, sedia 1, 2, 3. Yaslawnaha yawmaddin. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Selamat datang kepada yang baru saja hadir, Puan Zarina Amin daripada Melaka. Siapa lagi? Puan Zarina Amin daripada Melaka. Puan Pak Ndak D juga daripada Melaka. Puan Nursila daripada Petaling Jaya. Puan Salmiah Mak Isa daripada Pendang Kedah. Tuan Amroy Kazam daripada Ampang. Tuan Azrul dia minta izin keluar. Tanpa Tuan Azrul, boleh tengok rakaman. Okey. Puan Kartina Kamarudin daripada Kuala Terengganu. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey, boleh share. Puan Kartina boleh share ke guru-guru Facebook orang-orang Terengganu. Okey, kita teruskan baris yang berikutnya ataupun ayat yang berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya, kemudian barulah baca beramai-ramai dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Faddalallahul mujahidin. Sekali lagi, saya baca dengan betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Faddalallahul mujahidin. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Selamat datang kepada Puan Aisyah Bakar daripada Kuantan. Puan Fatimah Yusof daripada Kulim Kedah. Puan Nora Isa daripada Perak. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Tuan Muhammad Isa Abdul Hamid daripada Kuala Ketil Kedah. Sangat-sangat terbaik. Okey, sekarang ni baca beramai-ramai, baca dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Sedia 1, 2, 3. Faddalallahul mujahidin. Sekali lagi sedia, baca dengan tenang tapi dengan semangat. Okey, dengan keyakinan. 1, 2, 3. Faddalallahul mujahidin. Okey, terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan muka surat. Seperti biasa kita ajak seramai mungkin sahabat yang sedang online ini, jom kita klik button love. Klik button love. Mudah-mudahan pertama sekali dia mempercantikkan, memeriahkan lagi skrin handphone masing-masing. Best kan? Sebagai penghargaan kepada, khususnya kepada sahabat yang telah pun join daripada awal. Begitu juga yang baru saja join. Okay? Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai satu aktiviti yang sangat menyeronokkan. Dan bezanya aktiviti ini dengan aktiviti harian yang biasa kita buat, aktiviti ini dikira ibadah. Subhanallah. Nabi SAW pernah bersabda, man qara harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wala aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, man qara harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran akan diberi satu ganjaran, dan ganjaran tersebut dilipat-lipat kali ganda sehingga 10 kali ganda. Kemudian Nabi sambung, aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bermakna kalau kita baca satu huruf, kita dapat berapa banyak pahala? Kita dapat sebanyak 10 pahala. Can you imagine? Kalau kita baca satu muka surat sehari, kalau kita baca 4 muka surat sehari, kalau kita baca sehingga 1 juzuk sehari, makin lama, makin banyak kita baca, kita boleh bayangkan betapa besarnya ganjaran yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Ayo sama-sama kita melazimi Al-Quran. Selain daripada baca Al-Quran di rumah, jom sertai kelas mengaji online yang kita adakan pada setiap pagi ni. Okay? Cuma kalau kelas pagi ni, yelah saya baca, tuan-tuan perempuan ikut. Cuma saya tak tahu sejauh mana bacaan tuan-tuan perempuan. Adakah sama sebagaimana yang saya baca? Boleh jadi lebih baik daripada saya baca, itu tahniah. Tapi yang kita bimbang adalah sangat jauh berbeza dengan apa yang saya baca. Okay? Sebab tu kita anjurkan kelas asas mengaji online eksklusif, kelas tajwid online eksklusif, dan juga kelas tahsin ataupun talaki eksklusif, yang mana kita menggunakan medium bukan sekadar pelajar boleh melihat dan boleh melihat guru dan boleh mendengar bacaan guru, apa yang guru ajar. Bahkan guru tu sendiri boleh melihat, terutamanya mulut dia, bagaimana nak menyebut sesuatu huruf, apatah lagi bacaan dia. Okay? Jadi kepada mereka yang pernah mengikuti atau sedang mengikuti kelas eksklusif kami ini, mereka dah tahulah macam mana suasana dia. Macam semalam kita dalam kelas tajwid online eksklusif, kita dah mula berkenalan dengan apa yang dikatakan sebagai alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Cuma semalam macam-macam lah. Adalah beberapa orang yang bacaan dia kurang tepat. Saya sebut tayyib, dia tayyib. Tayyib, dia tayyib. Dah macam cerita Piramli. Al-Kisah tayyib, maka tersebutlah Al-Kisah tayyib. Okey, itu selingan saja. So insyaAllah jom kita sambung kelas kita pada hari ini. Baik, yang untuk siapa yang nak join intake Februari, kelas eksklusif itu tadi, kita buat secara online menggunakan platform Zoom. Dan ada yurannya, sudah pasti ada yurannya. Kita ada guru-guru yang mengajarnya, yang perlu kita bayar allowance ataupun sagu hati kepada mereka. So bolehlah daftar dengan cara klik link yang tertera di bawah sekali. Okey. Puan Ros Syasha, Ustaz boleh besarkan sikit tak tulisan tu? Acik kurang jelas. Okey, saya cadangkan Puan Ros Syasha, pastikan handphone Puan Ros Syasha di dalam keadaan melintang. Bila keadaan melintang, insya-Allah hari memang besar. Insya-Allah. Okey. Lintangkan. Kalaulah handphone tu macam mana saya tunjuk contoh biasanya saya punya contoh ni, saya ada bekas ni. Contoh ni handphone kita kan. Handphone kita begini, memanjang ini. Jadi kita lintangkan, nanti tulisan dia besar. Okey? Ya betul. Siapa yang begini? Tuan Razali Mustafa. Ya betul. Tuan Razali merupakan satu seorang pelajar yang agak lama dengan kita kelas-kelas pagi ni. Okey? Bilalah Tuan Razali tu dapat join kelas eksklusif kita tu. Okey, jadi siapa yang nak join kelas eksklusif tadi, boleh klik link yang tertera di bawah, ataupun macam biasa WhatsApp ke nombor 019-277-4050, 019-277-4050. Okey, kita perhabiskan baki bacaan kita pada pagi ini. Saya baca dulu, dengar betul-betul. Wallahu waliyul mu'minin. Sekali lagi saya baca. Wallahu waliyul mu'minin.
Okey, sedia baca beramai-ramai. 1, 2, 3. Wallahu waliyul mu'minin. Sekali lagi. Baca ramai-ramai, baca dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Sedia 1, 2, 3. Wallahu waliyul mu'minin. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey. Saya nak bagi peringatan, ramai orang kita yang bila dia jumpa perkataan ni, contohnya wallah ni dia baca dengan wallah. Tak tepat tu, bukan wallah. Kalau wallah, seolah-olah waw baris atas ni, kalau waw seorang-seorang lah, kalau waw seorang-seorang ni di baris atas, bermakna seolah-olah bunyi dia waw baris atas, bunyi dia waw. Sebab itu dia wallah. Oh, bukan begitu. Waw baris atas, bunyi dia wa. Kalau siapa ada bunyi wa tu, itu sebutan Melayu. Kita baca Quran, Nabi suruh dengan sebutan Arab. Wa. Jadi bila wa campur Allah, jadi wallah. Bukan wallah, tetapi wallah. Boleh ataupun sangat-sangat boleh. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey, kita teruskan yang berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Wa rabbul arsyil azim. Sekali lagi saya baca, dengar betul-betul. Wa rabbul arsyil azim. Okey, sedia baca ramai-ramai, baca dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Sedia 1, 2, 3. Wa rabbul arsyil azim. Sekali lagi baca ramai, 1, 2, 3. Wa rabbul arsyil azim. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey, kita teruskan ayat yang berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Tilka hududullah. Sekali lagi saya baca. Tilka hududullah. Okey, terbaik, sangat-sangat terbaik. Kita teruskan. Kita baca ramai dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Sedia 1, 2, 3. Tilka hududullah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tilka hududullah. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Kita teruskan yang berikutnya. Saya baca dulu, dengar betul-betul sebutan dan tempo bacaan saya. Yubayyinullahu ayatih. Sekali lagi saya baca, dengar betul-betul. Yubayyinullahu ayatih. Okey, sedia baca beramai-ramai, baca dengan penuh keyakinan, penuh semangat, penuh ketenangan. Sedia 1, 2, 3. Yubayyinullahu ayatih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yubayyinullahu ayatih. Terbaik, sangat-sangat terbaik. Okey, kita teruskan ayat yang terakhir. Okey, sebelum kita baca ayat terakhir ni, boleh tak belanja like pula? Tadi belanja button love kan? Sekarang ni belanja button like.
sebagai semangat yang terakhir kepada rakan-rakan sahabat yang telah setia ataupun istiqamah sehingga ke akhir rancangan. Okey, belanja button like sebanyak mungkin. Mudah-mudahan dia bagi semangat pada kawan-kawan sahabat kita untuk ikuti kelas ini pada pagi esok, insya-Allah. Okey. Dah ada yang tu kan, cantik tu. Terima kasih. Okey, kita baca ayat yang terakhir. Saya baca dulu. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Sekali lagi saya baca. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Sedia baca beramai-ramai. 1, 2, 3. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Sekali lagi, last, sedia 1, 2, 3. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Alhamdulillah selesai sudah kelas kita. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari esok, pagi esok. Jom kita tutup kelas kita dengan sama-sama membaca doa tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.